Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat menyambung, kita dapat meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan kitab Taurat menurut keterangan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Malam ini adalah malam yang kelima, siri yang kelima. Kita akan sama-sama mencari lagi beberapa maklumat tentang isi kandungan yang terdapat di dalam kitab Taurat. Kita telah pun melalui kita telah menemukan beberapa maklumat tentang kitab Taurat ini pada siri yang keempat. Pada siri yang lalu kita telah pun membicarakan beberapa hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Kita dah rujuk surah Al-Baqarah ayat 83, 85. Kita juga dah rujuk surah Al-Imran ayat 93, 94. Termasuklah surah Al-An'am ayat 146. Jadi malam ini kita akan melihat beberapa lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah memperincikan kepada kita tentang intipati ataupun isi kandungan dalam kitab Taurat. Okey. Saya akan paparkan nota seperti kebiasaan. Okey, lihat di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Malam ini kita akan rujukan pertama kita adalah surah An-Nisa, ya, surah yang keempat. Satu ayat sahaja terlebih dahulu, surah ayat yang ke-154, muka surat 102 di dalam Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, bolehlah terus membuka ayat 102. Okey. Ayat ini kita baca, kita lihat Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rafa'na fawqahumut tur bimithaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabt wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Okey, ayat ini kalau tuan-tuan perhatikan yang saya telah paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ayat ini 104 ini ada dua perintah dari Allah Azza wa Jalla. Perintah yang pertama, okey, ia bermula daripada ayat yang Allah kata kepada mereka, iaitu daripada ayat udkhulu, okey, sampailah al-baba sujada. Okey, kalau tengok dekat nota tu saya dah letakkan warna hijau lah. Okey, perintah pertama. Perintah kedua dia bermula daripada la ta'du fi sabt. Ini perintah yang kedua. Okey. Jadi perintah yang kedua-dua perintah ini ia terkandung di dalam kitab Taurat. Okey, apa perintah yang pertama? Apa perintah yang kedua? Okey, mari kita tengok terjemahan ayat. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Okey, Allah Taala berfirman, dan kami telah angkat gunung Tursina ke atas mereka. Mereka di sini adalah Bani Israel. Disebabkan mereka mengingkari perjanjian mereka. Okey. Ayat ini sebenarnya Allah pernah mengugut, Allah pernah memberi amaran kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa, okey, agar mereka ini taat, ikut, laksanakan segala isi kandungan kitab Taurat yang mereka telah berjanji untuk ikut. Jadi cara Allah nak bagi warning kepada mereka, Allah pernah mengangkat gunung Tursina tu nak dihempapkan dah kepada Bani Israel. Kenapa sampai macam tu? Ini menunjukkan kepada kita nenek moyang orang Yahudi dahulu ni,
mereka sangat degil. Kan sampai nak suruh ikut tu terpaksa diangkat gunung tu Sina tu. Sampai macam tu sekali punya nak suruh membuat apa? Menunaikan segala perintah Allah. Okey, lepas tu Allah menyebutkan apa perintah ataupun apa hukum hakam yang mereka kena ikut. Yang pertama, dan kami perintahkan kepada mereka. Inilah perintah pertama. Apa dia? Masukilah kamu pintu gerbang itu sambil bersujud. Okey, pintu gerbang di sini tuan-tuan, pintu dekat sini, ia sebenarnya bukan merujuk kepada Baitul Maqdis yang zaman Nabi Musa, yang Nabi Musa suruh masuk, yang mereka tak nak masuk tu, akhirnya mereka tersesat di padang tih yang berada di Gunung Sinai itu. Ayat ini bukan cerita tentang maklumat yang sama. Tapi ayat ini, kata Dr. Salah Al-Fatah Al-Khadidi, ia merujuk kepada selepas, merujuk kepada peristiwa selepas kematian, selepas wafatnya Nabi Musa. Memang mereka ada perintah itu di dalam kitab Taurat. Maksudnya kemasukan dekat sini bukan kemasukan ke Palestin tu, tapi merujuk kepada tempat lain. Tempat tu di mana? Allah tidak jelaskan. Okey, untuk lebih lanjut ayat ini, saya minta tuan-tuan kalau boleh, tuan-tuan kena catat ada ayat dalam surah lain yang menerangkan sedikit maklumat tambahan. Tempat itu bagaimana, ataupun maklumat tambahan bagi ayat yang Allah perintah untuk mereka masuk wadukhulul baba sujada ni. Okey, tuan-tuan catat. Ia ada dekat surah Al-Baqarah, surah nombor 2 Al-Baqarah. Cari ayat nombor 58. Okey, ayat nombor 58. Okey, ayat 58 ini dia berada pada muka surat yang ke-9. Muka surat yang ke-9. Okey, cuba buka muka surat nombor 9 dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Tuan-tuan akan dapat tuan-tuan akan dapat maklumat yang lebih lanjut. Maksudnya cerita yang sama, perintah yang sama dalam ayat ini Allah ada jelaskan dalam ayat lain. Dua ni apa? Surah Al-Baqarah ayat 58, muka surat nombor 9. Kalau kita baca dekat ayat 58 muka surat nombor 9 surah Al-Baqarah tu, kita akan menemukan Allah minta masuk, dah masuk nanti, dah masuk dekat kota tu, akan kamu makanlah sepuas-puasnya makanan yang ada di dalamnya. Okey, tapi kota itu kota apa? Allah tidak menjelaskan kepada kita sebenarnya. Tapi mereka dah masuk tak? Mereka dapat masuk. Mereka masuk. Tapi kalau dalam ayat ni Allah kata kalau dah masuk mereka kena bersujud. Bersujud tu apa? Pentafsiran pertama kata bersujud tu maksudnya kalau masuk tu memang sambil jalan tunduk. Masuknya dengan jalan tunduk macam tu. Pendapat kedua kata bukan maksud tunduk seperti kita nak rukuk tu. Tapi bersujud dekat situ, merendah diri kat situ maksudnya masuk dalam keadaan kamu tidak sombong. Kamu tidak bongkak. Jadi ini adalah salah satu perintah yang ada dalam kitab Taurat. Cuma kita tak tahu kota itu kota apa, bandar tu bandar apa. Tak diterangkan. Tapi kalau kita baca dalam hadis, sebenarnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah menerangkan tempat tu, tapi cara mereka masuk. Kalau kita baca dalam riwayat, mereka ni masuk tahu tak? Bukan cara tunduk dalam keadaan mereka tunduk kepala ke, dalam keadaan mereka jangan sombong, tak. Tuan-tuan tahu tak mereka masuk macam mana? Mereka mengundur ke belakang. Mereka masuk macam ikut bontot tu. Dia macam orang
Macam orang berjalan ke belakang, mengundur ke belakang, cara macam tu mereka masuk. Degil tak Bani Israel ni? Kan? Jadi Allah sebut, okay, untuk pengisian ini kita tidaklah nak tadabbur ayat ni secara keseluruhan, yang bukan dia cerita secara detail, sebab kita cuma nak mencari maklumat-maklumat tentang kitab Taurat. Ni pertama. Okey, yang kedua Allah perintahkan apa? Yang kedua Allah perintah apa? Jangan, kalau kamu berada pada hari Sabtu, Allah kata jangan kamu melanggar peraturan hari Sabtu. Hari Sabtu ni kita tahu kan, orang Yahudi Allah telah tetapkan dalam kitab Taurat, kalau hari Sabtu jangan buat kerja apa-apa, cuti. Okey, dan kisah hari Sabtu ni kita semua pernah dengar, betul tak? Kita pernah dengar kisah orang Yahudi yang ditangkap ikan hari Sabtu. Jadi kisah yang samalah macam perintah nombor 2 ni. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut cerita yang mereka tangkap ikan hari Sabtu tu, saya minta tuan-tuan catat. Okey. Yang pertama tuan-tuan kena ambil dulu surah Al-Baqarah. Okey, surah nombor 2 Al-Baqarah ayat 65. Okey, ayat 65. Lepas tu cari muka surat ke-10. Muka surat 10. Ini ayat rujukan lain. Nak tahu cerita lanjut hari Sabtu tu. Orang Yahudi yang telah melanggar janji Allah suruh mereka jangan buat apa-apa pada hari Sabtu, tapi mereka langgar. Okey, ini maklumat lanjut dia. Allah tukar mereka jadi kera. Ayat yang kedua, rujukan yang kedua, ini cerita yang lebih lanjut lah. Okey, tuan-tuan kena cari dalam surah nombor 7 Al-A'raf. Okey, Al-A'raf. Okey, tengok ayat 163, ayat ke-163. Okey, sampai ayat 166. Sampai 166. Okey, muka surat berapa? Muka surat berapa? Okey, muka surat 171 sampai muka surat 172. Okey, cari maklumat ni untuk dapat maklumat lebih lanjut lah. Okey, jadi dalam pengisian kita ni kita tak kupas lah, sebab kita cuma nak tahu okey maklumat apa dalam kitab Taurat. Jadi kalau kita baca kepada kedua-dua surah ni, Al-Baqarah ayat 65 muka surat 10, ataupun surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166, muka surat 171, 171 hingga 172, tuan-tuan akan dapat mengetahui mereka langgar juga, mereka tangkap ikan juga hari Sabtu. Akhirnya Allah tukar mereka menjadi monyet, menjadi kera. Okey. Kita tengok betapa degilnya Bani Israel kan. Betapa degilnya nenek moyang orang Yahudi dulu. Sebab itulah orang Yahudi ini memang patut Allah gelarkan mereka Al-Maghdub, orang yang dimurkai. Allah perintah mereka langgar. Allah perintah mereka langgar. Okey, kita dapat dua maklumat ya. Dekat surah apa tadi ni? Dekat surah An-Nisa. Okey, dah selesai dua maklumat ni. Okey, kita lanjutkan lagi surah An-Nisa lagi, tapi kita nak tengok ayat yang lain, ayat 161. Okey, muka surat 103. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, terus buka. Okey, 103. Apa lagi isi kandungan kitab Taurat ni? Okey, kita pun buka. Okey, kita baca dulu ayat. Tengok ayat dia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima. Dekat ayat 161 ni ada dua larangan Allah catat dan yang tertulis dalam kitab Taurat. Okey, larangan pertama
adalah tentang makan riba. Makan riba, perkataan riba. Yang kedua, makan harta orang secara batil. Okay, kita tengok terjemahan ayat dia. Kita tengok terjemahan ayat dia. Okey. Dan disebabkan mereka makan riba, sedangkan mereka telah dilarang. Kita tengok perkataan ni. Sedangkan mereka telah dilarang. Maknanya Allah telah larang apa? Makan riba. Ini larangan pertama. Allah larang dalam kitab Taurat mereka makan riba. Tapi mereka ikut tak? Mereka tak ikut. Mereka makan juga riba. Lepas tu Allah Ta'ala kata, dan kerana mereka memakan harta orang lain, ambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Okey, maka kami sediakan azab yang pedih untuk orang-orang kafir di kalangan mereka. Okey, jadi yang kedua ni pasal apa? Larangan makan harta orang lain secara batil. Secara batil ni mungkin makan rasuah, mungkin mencuri, mungkin menipu dalam berniaga. Kalau yang pertama, larangan pertama jangan makan riba. Inilah isi kandungan kitab Taurat. Rupanya ada pasal larangan makan riba. Ada. Lepas tu larangan makan harta orang secara batil. Ada. Tapi apa orang Yahudi buat sekarang? Yang kalau mereka mengaku mereka ni keturunan ahli kitab. Tak ada. Kalau mereka betul-betul ikut kitab Taurat, mereka kena jauhkan riba. Tak boleh ikut riba. Begitu juga makan harta orang, menipu, kan? Niaga menipu, makan rasuah, dan sebagainya. Ini adalah dua hukum, dua larangan Allah dalam kitab Taurat. Tapi apa jadi kepada Yahudi? Bank-bank besar dunia kan? Yahudi. Mereka lah yang menindas orang miskin, kan? Buat pinjaman ada riba. Sedangkan ikut ajaran yang asli dalam kitab Taurat tak boleh. Sama lah macam kita Quran kan. Nanti selepas kita selesai kitab Taurat, nanti kita akan buat perbandingan. Apa yang telah Allah syariatkan kepada Bani Israel sampai dalam Quran pun ada tak? Ada persamaan tak? Itu kita akan cerita nanti pada penghujungnya. Okey, kita dapat dah dua maklumat. Alhamdulillah. Okey, isi kandungan kitab Taurat yang diserahkan kepada Nabi Musa. Okey, jadi kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan dengan surah lain pula. Kita nak tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat nombor 12. Kita tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat. Okey, ada yang tanya tu sekejap, saya jawab dulu. Puan Tiha tanya, adakah sistem riba di seluruh dunia ini berasal dari orang Yahudi? Wallahu ta'ala alam. Yang tu saya tak tahulah macam mana wujudnya sistem riba. Tapi kalau kita kata riba ni orang Yahudi terlibat tak? Terlibatlah, sebab dari dulu lagi pun mereka telah memakan riba. Tapi adakah mereka yang menjadi pengasas mula-mula yang mewujudkan dalam perbankan riba? Wallahu ta'ala a'lam. Itu saya tidak ada ilmu lah. Okey. Kita lanjutkan dengan surah yang kedua Al-Ma'idah. Surah nombor 5 ayat nombor 2 muka surat 109. So kalau ada Quran terjemahan, cepat-cepat buka muka surat 109. Okey. Apa lagi maklumat yang ada dalam kitab Taurat yang Al-Quran cerita kepada kita? Okey. Seronok kita dapat rezeki kan, rahmat Allah, kita dapat belajar kitab Taurat melalui Al-Quran. Kan? Ya, orang duduk bangga-bangga kata mereka ni ahlul kitab kan. Okey. Jadi kita lihat ayat 12 terlebih dahulu. Okey, ayat 12 ni dia agak panjang. Okey, panjang. Tapi kita bacakan dulu ayat dia. Lepas tu kita sebut apakah hukum-hukum yang ada dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-12 surah Al-Ma'idah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا
wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Sampai hujung ayat lah. Okey. Dalam ayat 12 ni, cuba perhatikan simbol-simbol ataupun grafik yang telah saya letakkan. InsyaAllah nota ni saya akan bagi nanti. Habis kelas ni, nanti saya akan beri kepada Kak Liza untuk dimasukkan dalam Google Drive. Okey, insyaAllah nanti malam ni tuan-tuan boleh dapat dah. Okey. Dalam ayat ini, kita tengok terjemahan dulu ya. Tengok terjemahan dia. Okey. Kalau kita baca terjemahan, Allah kata yang bermaksud, berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah diangkat di antara mereka 12 orang naqib pemimpin. Ni, pemimpin dipanggil naqib. Biasa kan kita selalu dengar orang buat usrah kan, ada satu naqib. Naqiban ni adalah pemimpin lah. Jadi Bani Israel ni Allah telah pilih 12 orang yang akan mengetuai Bani Israel. Okey, maksudnya setiap puak tu ada satu leader dia, dipanggil naqib. Jadi ada berapa puak? Ada 12. Kenapa 12? Wallahu ta'ala a'lam. Ada para ulama tafsir kata ia merujuk kepada ikut susur galur anak-anak Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub kan 12 orang, termasuk Nabi Yusuf, Bunyamin kan. Termasuklah yang 10 lagi. Sebab kita tahu Bani Israel, batch yang pertama, generasi yang pertama adalah Nabi Yusuf. Adalah anak-anak Nabi Yaqub. 12 orang. Wallahu a'lam. Adakah itu yang sebenarnya 12? Wallahu ta'ala alam. Dan kita tahu kan kisah Nabi Musa yang pernah pecahkan batu keluar air 12 saluran kan. Itu pun dikaitkan dengan 12 kabilah. Jadi 12 orang ni yang akan mengawal puak-puak mereka ni. Allah Ta'ala berfirman. Allah kata, sesungguhnya aku berserta dengan kamu. Maksudnya Allah akan perhatikan mereka. Allah nak tengok mereka ditunaikan tak perintah-perintah Allah tu. Lepas tu Allah kata, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat. Mendirikan salat ni lah perintah yang pertama. Dalam ayat ini, mendirikan salat. Yang kedua apa? Mereka kena tunaikan zakat. Okey, tunaikan zakat. Yang ketiga apa? Beriman kepada rasul-rasulku. Tengok Allah bagi tahu orang Bani Israel dulu, orang Yahudi dulu, mereka telah pun diperintah supaya beriman dengan semua rasul. Tak boleh tolak mana-mana rasul. Tapi hakikatnya orang Yahudi, mereka tak terima Nabi Isa, mereka tak terima siapa? Mereka tak terima Nabi Muhammad. Kalaulah orang Yahudi masa zaman Nabi tu, kalau mereka ni benar-benar ahli kitab, benar-benar ikut Allah, sepatutnya mereka kena buat apa? Mereka kena ikut arahan kitab Taurat tu, beriman kepada Nabi Muhammad. Sebab dalam ayat 12 ni, ayat ke-12 surah Al-Maidah ni kata, mereka kena beriman kepada rasul-rasulku. Maknanya semua. Okey, lepas tu yang keempat apa? Allah perintahkan mereka buat apa? Kamu kena bantu mereka. Bantu mereka tu apa? Tolong rasul tu. Kalau dia datang, tolong. Bantu dia dalam dakwah dia dan sebagainya. Tapi apa hakikat orang Yahudi? Kita tahu kan Yahudi pada zaman Nabi ni, mereka nak bunuh lagi Nabi Muhammad, betul tak kan? Mereka perang dengan Nabi Muhammad, betul tak? Jadi maknanya orang Yahudi yang mereka berbangga-bangga sangat, mereka ni orang yang generasi yang terbaik, mereka ramal rasul. Sebenarnya tak pun. Kan? Yang mereka duk mulia sangat tu dengan mereka adalah generasi awal dapat kitab, tapi mereka tak amal pun kitab mereka. Kalau mereka betul-betul amal kitab Taurat, mereka kena bantu para Nabi, bukan pergi bunuh para Nabi. Kan? Lepas tu, apa lagi Allah perintah kepada mereka? Allah perintahkan kepada mereka yang keempat, yang kelima, mereka kena pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik tu apa?
maksudnya kena tolong orang-orang yang susah, sedekah ke, ataupun memang bagi pinjam ke, tolong orang susah. Seolah-olah Allah meminjam kepada mereka. Okey, ada 5 kan? Okey. Kelima-lima maklumat ini, tuan-tuan, kelima-lima maklumat ini, kalau tuan-tuan nak tengok pada ayat tu, saya dah letakkanlah. Kita tengok dekat ayat Quran tu, saya dah letakkan. Pertama apa? Aqamtumus solah. Nombor 2 apa? Zakat. Nombor 3 apa? Wa amantum birusuli. Sampai dengan nombor 5. Okey. Okey, cuma dekat terjemahan ayat saya tak tulislah nombor-nombor tu. Jadi tuan-tuan kena catatlah nanti ya. Nombor-nombor tu. Okey, alhamdulillah kita dah jumpa ada 15. Maklum ada 15. Ada 5 perintah Allah dalam kitab Taurat. Jadi kalau kita campur dengan surah Al-Maidah tadi, berapa dah kita jumpa? Kita dah jumpa 4. 4 perintah Allah dalam surah An-Nisa tadi kan. Campur dengan Al-Maidah, dah jadi berapa? Dah jadi 9 dah. Okey. Sekarang kita ambil lagi satu surah yang lain, ayat lain, kita tengok ayat nombor 32, muka surat 113 dalam Quran. Tengok dalam surah Al-Maidah, ayat 32. Okey, apa perintah Allah dalam tu? Okey. Okey, dalam ayat ni, dia ada satu perintah. Panjang cerita ayat ni kan? Tapi ayat ni perintah dia dekat mana? Nampak dekat yang perintah dia begini. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Okey, terjemahan ayat ni sebenarnya Allah nak kata apa perintah tu? Okey. Perintah tu sebenarnya kata Allah, oleh kerana itu kami telah tetapkan, kami telah wajibkan bagi Bani Israel bahawa sesiapa yang membunuh seorang manusia. Jadi dekat sini ada maklumat apa? Maklumat tentang larangan membunuh. Dalam kitab Taurat ada maklumat tentang tidak boleh menumpahkan darah, tak boleh bunuh mana-mana manusia walaupun seorang. Allah kata bukan kerana orang itu patut dibunuh kerana dia bunuh orang lain, ataupun bukan kerana dia membuat kerosakan di muka bumi. Maksudnya Allah bagi tahu ada 2 pengecualian boleh membunuh orang lain. 2 pengecualian itu apa? Kalau orang yang dibunuh itu dia pernah bunuh orang lain, maka dijatuhkan hukuman bunuh. Yang tu tak apa. Kalau orang yang dibunuh itu dia memang buat kerosakan kat muka bumi. Contohnya dia memang merompak, dia memang ganggu, dia sampai memang buat porak-poranda lah. Pada ketika tu dia sampai boleh dibunuh. Tapi kalau bukan 2 sebab ni, tak boleh dibunuh mana-mana manusia. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Kalau mereka membunuh satu manusia, seakan-akan dia telah membunuh manusia kesemua sekali. Tapi kalau dia jaga satu nyawa tu, seolah-olah mereka telah memelihara kehidupan seorang, seolah-olah telah memelihara kehidupan ramai manusia. Okey, jadi dekat sini kita dapat maklumat dalam kitab Taurat ada larangan apa? Larangan membunuh seorang manusia. Tapi orang Yahudi, dia bunuh tak manusia? Dia bunuh Nabi lagi. Kan ada Nabi yang mereka bunuh. Kan, mereka cuba nak bunuh Nabi Isa, tapi Nabi Isa Allah selamatkan, naik ke langit. Orang Yahudi, mereka pernah nak bunuh Nabi tau. Tetapi dalam kisah Bani Nadir, Bani Quraidah, pernah mereka nak empak batu, mereka sorok-sorok nak bunuh Nabi tu, nak empak batu atas kepala Nabi. Tapi Allah bagi tahu pada Nabi, mereka pernah nak sihir Nabi, orang Yahudi kan. Mereka pernah nak apa? Mereka pernah nak racun Nabi. Sebab tu orang Yahudi ni mereka tidak ada nilai pun di sisi Allah, disebabkan mereka ini memang tak tunai janji, langgar semua apa-apa yang ada dalam kitab Taurat. Tak semualah, ada yang ikut, tapi kebanyakannya seperti itu. Okey. Apa jadi kepada Yahudi sekarang?
mereka pula pergi serang negara ni, bunuh orang ni dengan alasan sekian-sekian. Tengok ya, dah lama dah Allah menerangkan tentang nenek moyang orang Yahudi. Sedangkan dalam kitab Taurat tak macam tu. Menjaga nyawa, tak dibunuh. Okey. Selesai maklumat ini, kita lanjutkan lagi sikit lagi. Kita nak tengok dalam ayat yang lain pula. Ayat nombor 44 dan 45 surah Al-Maidah juga. Muka surat 115. Okay, cuba buka dalam Quran muka surat 115. Okey, ayat 44 dan 45. Okey, ayat 44 ni kita dah belajar dah sebelum ni. Tapi kita ambil maklumat tu dengan lebih lanjut lah. Okey, ayat 44 ni, cuba perhati baik-baik. Ayat 44 ni dia ada 3 perintah Allah dalam tu. Ada 3 perintah Allah. Okey, perintah yang pertama adalah yahkumu biha. Yahkumu biha ni maksud dia apa? Ni. Maksud dia adalah yang pertama tu, mereka kena guna kitab Taurat itu sebagai rujukan dalam menentukan hukum. Ini yang pertama. Dia macam kita Quran kan. Kalau kita nak jatuhkan apa-apa hukuman, kan, hukum orang mencuri nak kena buat apa? Quran dah bagi dah dia punya garis panduan. Kalau hukum orang yang menuduh orang lain buat zina, so apa hukuman dia? Quran dah cerita. Okey. Judi itu apa hukum dia? Quran dah cerita. Minum arak macam mana? Kan? Lepas tu, so dalam kitab Taurat, dalam ayat ini, dalam kitab Taurat tu memang telah dikatakan siapa-siapa pun yang ada pada zaman itu, para nabi ke, ketua-ketua agama ke, pendeta-pendeta mereka ke, mereka kena apa? Mereka kena gunakan kitab Taurat tu sebagai pemutus hukum. Itu yang pertama. Okey, pemutus hukum tu kalau tengok pada ayat Quran tu yang ni lah. Yahkumu biha. Okey, nombor dua Allah perintahkan kepada mereka dalam kitab Taurat, fala takhshawun nasa wakhshawni. Perintah nombor 2, Allah kata apa? Nombor 2, dekat terjemahan tu Allah kata, jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Allah perintahkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, jangan takut pada siapa-siapa, hanya takut kepadaku. Tapi orang Yahudi ni, Bani Israel itu takut tak? Takut nak masuk bumi Palestin kan? Takut. Tapi Allah pesan ni, ini cerita pasal keimanan lah. Okey, nombor 2. Nombor 3 apa? Nombor 3, ni. Allah pesan, jangan kamu tukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Maksudnya Allah Ta'ala kata, jangan sampai kamu tolak hukum-hukum dalam kitab Taurat tu demi nak dapat pangkat ke, demi nak dapat kepentingan peribadi ke. Tak boleh. Allah kata jangan tukar ayat-ayatku tu. Maksudnya apa? Jangan tak laksanakan, jangan dahulukan dunia, jangan apa. Demi nak dapat apa? Keuntungan dunia yang hanya sedikit. Tapi orang Yahudi, dia tukar tak ayat Allah. Bukan sekadar dia tak nak laksanakan, dia memang ubah. Nanti kita akan masuk tajuk macam mana mereka ubah kitab Taurat. Nanti kita akan tunjukkan. Kita akan masuk nanti pada siri yang lain insya-Allah. Ada 3 Ada 3 apa? Ada 3 maklumat yang dalam kitab Taurat pada ayat surah Al-Maidah ayat 44 dan 45. Kita tengok ayat 45 pasal apa pula ni? Ayat 45 rupanya ada satu lagi. Ayat 45 ni tentang hukum qisas. Pernah dengar tak qisas? Qisas ni maksudnya timbal balas. Nak tahu tak Allah Ta'ala cerita apa dalam kitab Taurat bab qisas ni? Kita kena baca terjemahan ayat dia. Allah kata apa? Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di Bani Israel lah. Dan di dalamnya, iaitu dalam kitab Taurat, Allah kata, mana-mana jiwa yang dibunuh, dia mesti dibayar dengan jiwa. Dalam bahasa kita apa?
hutang darah dibayar darah. Macam itulah. Jadi dalam kitab Taurat dulu sudah ada hukum tu. Kalau siapa-siapa dia membunuh seseorang, maka dia juga kena hukum bunuh, jiwa dengan jiwa. Kalau ada sesiapa yang dia tumbuk mata orang tu sampai lebam, maka orang yang tumbuk tu kena tumbuk balik mata dia sampai lebam. Itu dia panggil qisas. Kan? Kalau ada orang tu dia telah rosakkan hidung orang tu, maka hidung orang tu pun kena dirosakkan. Hidung dibalas dengan hidung. Kalau ada telinga orang itu telah dipotong, kan, contohnya dia telah gunting telinga orang tu secara zalim, maka orang yang bersalah tu kita gunting balik telinga dia. Telinga dengan telinga. Gigi dengan gigi. Contohnya kita pergi tumbuk seorang ni, patah gigi dia. So kita boleh jatuhkan juga, kita patahkan gigi dia. Begitu juga hukum luka-luka. Contohnya ada orang sengaja melukakan tangan orang tu, maka tangan orang tu akan dilukakan balik semula. Itulah sebenarnya hukum qisas yang ada dalam kitab Taurat, dan hukum ini juga terpakai kepada umat Nabi SAW. Nanti kita akan ceritakan pada penghujung pengisian. Pada penghujung siri-siri akan datanglah kitab dalam Al-Quranul Karim. Tapi apa yang orang Yahudi buat? Dia tak buat macam tu. Sama macam kita juga, kan? Orang yang dibunuh, lepaskan. Betul tak? Hanya bayar denda, mungkin hukum apa? Hukum penjara seumur hidup. Tak boleh. Dia sepatutnya kalau ikut hukum, bunuh. Melainkan, tengok ayat berikutnya. Potongan ayat berikutnya, Allah kata apa? Tetapi, sesiapa yang melepaskan hak membalas, contohnya macam mata saya telah dipukul oleh beberapa orang samsing, contohkan sampai lebam, maka kalau ikut hukum kena tumbuk balik mata-mata samsing tu sampai lebam. Tapi apabila ditangkap, hanya kata apa? Bayar denda je lah, RM100 seorang. Tak boleh. Kecuali kalau orang yang ditumbuk mata tu dia kata, tak apalah, saya maafkanlah diorang, tak payahlah tumbuk balik mata diorang, kesian, sakit tau mata kena tumbuk ni. Itu yang maksud sesiapa yang melepaskan. Maksudnya dia tak nak balas. Kalau contohnya tangan kita telah diluka, dan kita ada hak melukakan balik orang tu, guna pisau yang sama juga, tapi kita kata tak apalah, tak payahlah lukakan dia, tangan dia. Itu dipanggil sesiapa yang melepaskan hak, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dan hujung tu Tuhan kata apa? Siapa yang tak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dalam kitab Taurat, mereka itulah orang-orang yang zalim, kata Allah. Itu yang ayat berbunyi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Jadi dalam ayat ni ada hukum apa? Ada perintah hukum qisas. Kita umat Nabi pun ada hukum qisas ni. Tapi Malaysia ni sudah merdeka berpuluh-puluh tahun. Sampaikan dah jadi Malaysia Madani dah. Kan? Tak ada seorang pun pemerintah Muslim yang cuba untuk mengimplementasikan segala hukum jenayah yang ada di dalam Al-Quran. Tanggunglah siapa-siapa yang terlibat, yang ada kuasa. Hukum qisas ada dalam Quran. Jadi kalau mereka tak buat dengan ada kemampuan, betul tak? Mereka termasuk orang yang zalim. Okey, jelas tuan-tuan rahimani wa rahmatullah. Maka malam ni selesailah kita sebab pendek je malam ni. Itulah beberapa hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Okey, dapat tak sedikit pengisian kita pada malam ini, isi kandungan kitab Taurat. So berapa sebenarnya kita dapat? Ada berapa? Maksudnya kita tengok dekat nota ya, kita tengok balik semula. Okey, setakat ni ada berapa
hukum ataupun ada berapa perintah Allah yang adalah kitab Taurat yang kita dapat belajar siri yang kelima malam ni. Jadi kalau 12. kita ada berapa Puan Ros? 12. 12 ha. Oh masya-Allah, saya tengok kita ulang kaji sikit. Okey. Dalam surah An-Nisa ayat 154 ada berapa? Ada 2. Betul, ada 2. Okey. Lepas tu surah An-Nisa ayat 161 ada berapa? Ada 2. Okey. Lepas tu surah Al-Maidah, okey. Surah Al-Maidah ayat 12 ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ada 4. Betul. Lepas tu surah Al-Maidah ayat 32 ada berapa? Ada 4. Okey. Lepas tu surah Al-Maidah ayat 32 ada berapa? Ada 1. Okey tak? Lepas tu surah Al-Maidah ayat 44 45 ada berapa? 3. Ada 3. Ayat nombor 44 campur ayat 45 ada 4. Betul? Betul kan? Banyak Okay. salah saya. So berapa ni? Berapa semua ni? 2, 4, 8. 8 campur dengan 9. 17 kan? Betul ke saya kira? Wallahu a'lam. Betul tak ibu-ibu? Salah. Ha? Betul tak? So kita tengok balik. Kan? 2, 4, 8. 8 campur 4, 12, 13, 13. Betul lah 17. Wallahu a'lam. Kalau saya kira ada 17 lah. Ada 17 perintah Allah termasuk larangan lah. Kalau kita sebut perintah tu maksudnya apa? Perintah kena buat, perintah jangan buat. Ada 17 perkara. Baik, alhamdulillah itu sahaja pengisian kita pada malam ini. Ada apa-apa nak tanya tak? Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak mampu jawab, wallahu ta'ala a'lam. Okey, moga-moga dapat sesuatu pengisian pada malam ini. Okey. Ada pertanyaan ke atau ada apa-apa ni? Dekat ruangan, dekat FB ada tak? Tak ada, Ustaz. Dekat FB tak ada. Okey, dekat chat pun tak ada. Ada tanya tu, ada soalan tertanya. Ada perbandingan dengan kitab Yahudi yang sekarang tak? Perbandingan maksud ibu tu apa? Kalau kitab Yahudi sekarang, ada maklumat tu sama macam ayat kita baca tadi, betul lah, itulah yang maklumat betul. Dia mudah je. Sesuatu yang asli, yang memang datangnya dari Allah, yang memang Taurat yang asli yang Nabi Musa dapat tu, ia mesti selari dengan ayat Quran. Contohnya kalau orang Yahudi katalah, contohnya kitab Yahudi sekarang, mereka kata kitab Yahudi kami dalam kitab Hebrew ni contoh, kan, ada larangan jangan makan riba. Itulah maklumat yang sama macam Nabi Musa dulu. Jangan bunuh orang, jangan makan harta batil. Samalah. Tapi secara umumnya kitab tu telah diubahlah. Telah ditokok tambah, dipinda dan sebagainya. Tapi kalau maklumat tu sama macam Quran, itu memang maklumat yang benar lah. Itu saja. Maksudnya kayu pengukur isi kandungan kitab Taurat ke, kitab Perjanjian Lama ke, Perjanjian Baru ke, kalau dia selari dengan Quran, benar lah. Dia akan jadi, maknanya itulah yang benar. Okey, insya-Allah nanti kita akan perincikan lagi. Nanti insya-Allah saya tengah cari saya tengah berhubung dengan ada beberapa lecturer yang dia mengkaji kitab perbandingan, dia kaji kitab Taurat, dia juga kaji kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nanti saya akan minta dia present lah. Kita nak tengok dapatan mereka dengan apa yang kita pelajari. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan kenal siapa-siapa yang dia memang mengkaji kitab Taurat, tolong maklumkan. Mungkin kita boleh jemput untuk kita menambahkan pengetahuan kita. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita berhenti dengan kadar ini. Ada satu soalan lagi, Ustaz.
Ada soalan lagi. Soalan Bahasa apa? asal kitab Taurat tu dalam bahasa Hebrew ke? Asal kitab Taurat. Nabi Musa dia guna bahasa apa? Nabi Musa. Sekejap ya. Okey, sekejap. Okey. Kalau kita merujuk dalam Al-Quran, nak tanya bahasa apa kan? Mesti bahasa yang diguna pakai bahasa Nabi tu. Maksudnya Allah Ta'ala kalau dia hantar mana-mana rasul macam Musa hantar kat Bani Israel, maknanya Musa itu dia akan menggunakan bahasa Bani Israel gunakan. Jadi kalau Bani Israel itu menggunakan bahasa Ibrani, maka Nabi Musa bercakap Ibrani lah. Kalau ikut kata para ulama sejarah, memang mereka menggunakan bahasa Ibrani. Saya pun tak faham Ibrani tulisannya macam mana. Hebrew lah kan? Hebrew lah. Tapi bahasa Ibrani lah. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada apa-apa pertanyaan lain? Adakah siapa-siapa boleh bantu? Setakat yang kita tahu dia guna bahasa Ibrani lah. Wallah a'lam macam mana tulisan dia, macam saya tak berapa faham. Saya tak ada ilmu. Okey, tak ada soalan. Kita berhenti dengan kadar ni. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti minggu depan. Kita akan bincangkan lagi macam mana kitab Taurat ni pendeta-pendeta mereka ubah dan sebagainya, insya-Allah. Nota saya akan hantar selepas daripada pengisian ni, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallah khairan.